Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menghidupkan kita pada hari ini, yang telah memberikan kita kekuatan, kesihatan untuk hadir dalam majlis ilmu di alam maya. Dan kita mengharapkan majlis yang begini Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Ya, kita minta Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allah berikan kita kekuatan untuk beramal kepada ilmu tersebut, dan yang paling penting Allah terimakan amalan kita dan Allah beratkan timbangan kita dan Allah masukkan kita ke dalam syurga seperti mana yang dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi membicarakan kitab Tibbul Qulub, klinik ataupun perubatan hati oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam kitab ini kita berada di dalam fasa-fasa yang terakhir, ya, banyak lagi ni. Ala kulli hal, kita masih lagi membicarakan bagaimana hati ini perlu dijaga. Raja kita perlu dijaga kerana ianya merupakan satu perkara yang amat penting, kerana baiknya raja maka baiklah rakyatnya, baiknya hati kita, baiklah segala-gala termasuk dalam diri kita ini, insya-Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan ya kebaikan pada hati kita. Yang penting apa-apa pun amalan kita memerlukan keikhlasan. Bila kita ikhlas dalam siri beramal, kita ikhlas mencari keredaan Allah, insya-Allah biasanya Allah tidak akan menghampakan hamba-Nya. Kerana keikhlasan kita betul-betul ingin kembali kepada Allah, ingin membersihkan diri, ingin membentukkan diri, mujahadatun nafs. Jadi Allah akan berikan kekuatan. Kita tak mampu. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan kita melainkan dengan izin Allah. Tidak ada kekuatan kita melainkan izin Allah. Sehingga kan, ya subhanallah, nak mengangkat mata pun belum tentu kita mampu kalau tanpa izin Allah. Berapa ramai yang ada mata tapi tidak mampu untuk mengangkatnya. Ya, apabila dia sakit berada di ICU, dia tak mampu, walaupun dia mendengar, dia tak mampu untuk mengangkat matanya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, begitu nikmat yang Allah bagi kepada kita, atau mata pun kalau tanpa izin dia, maka kita tidak mampu untuk memiliki mata yang baik, mata yang sempurna ini. Ya, subhanallah. Itu belum lagi kalau waktu yang begini, bagi mereka yang tidur lepas subuh, nak mengangkat mata langsung tak boleh. Ya. Jadi oleh kerana itu, alhamdulillah Allah berikan kita kekuatan untuk segala-galanya. Itu belum lagi jantung kita yang sentiasa berdegup. Kita pun tak tahu teknologi apa yang Allah gunakan, tetapi dia sentiasa berdegup, ya, berdenyut. Jantung kita ini mengisyaratkan kekuasaan Allah itu segala-galanya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuasaan, kekuatan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan datang dalam majlis alam maya kita ini menuntut ilmu dengan izin Allah. Jadi kita ikhlaskan diri kita untuk mendapat ganjaran pahala yang besar ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita termasuk dalam golongan-golongan yang terbaik di kalangan para nabiyyin, siddiqin, wasyuhada'i wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita masuk balik dalam pelajaran kita yang kita terhenti pada pelajaran muka surat 217. Dalam bab ini kita masih lagi membicarakan satu bab yang besar. Apa dia bab itu? Yang ini berkaitan dengan satu bab yang diberikan bab yang kelima. Yang ini bab yang bertajuk pertolongan dan rezeki merupakan kekuasaan Allah. Jadi pertolongan dan rezeki merupakan kehendak Allah, dan sudah tentu tidak ada siapa yang mampu untuk mengambil ataupun memberi rezeki kepada kita melainkan dengan izin Allah. Ya, subhanallah. Baby yang tak mampu untuk mencari rezeki, Allah berikan rezeki kepada mereka. Ya. Binatang-binatang yang tak mampu untuk mendapat rezeki, Allah berikan rezeki. Tidak ada kerja khusus kepada mereka, tak ada rezeki, tak ada pekerjaan, mereka masih ada lagi rezeki yang Allah bagikan. Bahkan beranak pinak, ya, mereka hidup yakni berzuriat pun.
Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, rezeki itu adalah milik Allah. Allah akan beri kepada kita. Ya, Allah akan berikan kepada kita, cuma kita diarahkan untuk berusaha untuk mendapatnya. Ya, itu di antara ada adab tawakal, ialah kita bertawakal mutlak kepada Allah dan berusaha untuk memilikinya. Okey. Baik, dalam fasa kelima ini kita dah berada pada muka surat 217. Kita bacakan balik ayat dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-20 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang ke-20 21. Bagi mereka yang tak ada buku, ada Quran, ya, di samping mereka alhamdulillah ada pen, pensel dan kertas untuk dinotkan insyaallah. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman innal kafiruna illa fi ghurur. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentera bagimu yang akan menolongmu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Atau siapakah yang memberimu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat ini amat menarik sekali apabila Allah mengatakan, ya, siapakah yang akan menjadi bala tentera bagimu yang akan menolongmu selain Allah yang Maha Pengasih. Ya, mengisyaratkan kepada kita bahawa kadang-kadang kita menyangka tentera-tentera kita mampu untuk mempertahankan negara kita. Ya, tanpa kita sedari bahawa itu hanyalah kita terpaksa melakukan sebabnya ataupun menggunakan kekuatannya. Tetapi kekuatan mutlak adalah milik Allah. Berapa ramai tentera-tentera yang sikit bilangannya mampu untuk menumbangkan kerajaan yang besar, kerajaan yang agung. Ya. Berapa ramai kita melihat sejarah-sejarah, ya, yang telah berlalu, umat-umat yang hebat Allah hancurkan begitu saja walaupun tidak ada seorang tentera dihantarkan oleh manusia, tetapi Allah menghantarkan tenteranya. Cukup misal contoh yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dalam Al-Hadis, yang mana mereka kerajaan-kerajaan dahulu pernah menjadi satu kerajaan yang hebat tetapi tumbang disebabkan, ya, pertolongan Allah yang begitu ajaib, yang dari segi logik tidak mampu orang untuk melakukannya. Misalan, kita bagi contoh dalam surah Al-Baqarah, ayat di antara ayat-ayat muka surat, ya, juzuk yang kedua yang terakhir tu, kisah Talut dengan Jalut. Yang mana kita tahu kedudukan Talut bukanlah banyak tenteranya. Apabila Allah uji satu persatu peringkat-peringkat yang diujikannya, maka akhirnya hanya yang ditinggal pada golongan Talut itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas hanya 313, yakni bilangan tentera Badar. Dia berikan perumpamaan bilangan tentera Badar. 313 berlawan dengan puluhan ribu. Ya, dari hukum logik kita tak mampu ataupun manusia itu tidak mampu untuk bertahan. Tetapi yang paling penting dalam siri peperangan Talut itu, ya, dari segi persiapan dia, ya, memang dah tak ada dah. Bilangan dia dah memang tak ada, berpuluh ribu nak lawan 313. Satu. Persiapan yang kedua, senjata-senjata dah 313, apalah senjata nak berbanding dengan puluhan ribu. Tak ada. Ya, subhanallah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dia ada satu senjata yang begitu penting sekali. Senjata yang mempunyai kekuatan yang tidak ada pada senjata-senjata yang lain. Yakni senjata beriman kepada risalah Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Kes yang berlaku pada Talut, mereka beriman. Mereka mengikut arahan Rasul mereka. Lalu mereka mengikut arahan pemimpin mereka. Ya, dan mereka beriman dengan apa yang dijanjikan berdalilkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah tu. Ya, apabila di kalangan mereka
mengatakan Rabbana ansurna 'alal qaumil kafirin, ataupun dalam ayat tu mengatakan apa ya? Cuba kita tengok. Buka sikit surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Okey, ayat yang ke-250. Ini kisah Jalut dengan Talut ya. Kisah ini bermula daripada muka surat 40, satu page tu, sampai muka surat 41, ataupun start daripada ayat yang ke-246 sampai ayat 251. Jadi pada 250 ya, kisah ini agak menarik. Kisah yang meletakkan kewujudan pertolongan Allah kepada mereka yang mengikut arahan Allah. Oleh kerana itu umat Islam bila kita berhadapan nak berlawan dengan orang kafir, teknologi senjata kita tak ada. Ya. Tetapi kita ada satu senjata yang kuat, senjata iman. Senjata ketaatan kita kepada Allah. Kekuatan ini adalah kekuatan yang sukar difahami oleh manusia, melainkan orang yang beriman. Kerana ikatan mereka itulah yang menyebabkan mereka itu menjadi kuat dengan pertolongan Allah. Kalau kita serupa dengan mereka dari sudut perbuatan kita, ya, dengan dosa yang kita lakukan, sudah tentu kita akan ditewaskan. Kerana apa? Senjata kita dah tak ada. Kekuatan kita pun tak ada. Bilangan kita pun tak ada. Tiba-tiba kita berdosa macam mana mereka berdosa. Kita tak solat, mereka tak solat. Mereka minum arak, kita minum arak. Mereka menipu, kita menipu. Bila pertolongan Allah akan datang? Keimanan kita tipis. Dan mereka itu semuanya keadaan kekuatan tenaga yang begitu hebat. Oleh kerana itu, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita serupa dengan mereka, kita akan kalah. Tetapi apabila kita berbeza dari sudut amalan kita, akidah kita, keyakinan kita kepada Allah, iman kita lain daripada iman mereka, di situ pertolongan Allah ada, kemenangan akan dapat. Itu je beza dia. Oleh kerana itu kita menasihatkan kepada diri kita dahulu, sebelum kita menyampaikan risalah yang benar ini, islahkan diri kita. Istighfar, banyak bertaubat dan mengislahkan diri kita dalam membentukkan diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. InsyaAllah pertolongan Allah akan sampai. Maka di sini ayat ni, ya, kita melihat apabila Allah berfirman ayat 250. Ya, subhanallah. Ayat 249 tu menceritakan bagaimana mereka melepasi sungai, lepas tu dah mengatakan qalu la taqata lana al-yawma bijalut tawajunudi. Ya. Mereka mengatakan kita tak mampu untuk menumbangkan Jalut dan tentera-tenteranya. Okey, nampak tak? Okey, kita tengoklah muka surat 2 ayat 249 ni. Baik. Saya mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Maka tatkala Talut keluar bersama tenteranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah dari pengikutku. Dan siapa tidak meminumnya kecuali dengan menceduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang beriman bersamanya
dia telah menyeberangi sungai itu. Orang yang telah minum berkata, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tenteranya. Orang-orang yang meyakinkan bahawa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta dengan orang yang sabar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini mengisyaratkan kisah Talut dengan Jalut setelah beberapa ujian dan akhirnya bertemu dengan sebatang sungai. Dan dikatakan waktu peperangan itu adalah waktu musim panas, yang panas sangat-sangat. kita yang pernah pergi Mekah waktu umrah ataupun waktu haji di musim panas akan mengetahui kedudukan bagaimana panasnya negara Arab. Ya, kita panas juga sini, panas-panas balik, entah-entah belajar bertengah duduk dalam aircon. Alhamdulillah, nikmat yang Allah bagi. Tak sama. Mereka dalam keadaan panas itu memang panas sangat-sangat. Saya waktu duduk di Pakistan hampir 10 tahun dan juga di Madinah 2 tahun, ya, di Mesir, tapi terasa sangat ialah di Pakistan dengan di Madinah. Madinah panasnya ya amat, ya, panas sangat-sangat. Saya teringat satu hari itu saya terlewat datang ke Masjid Nabawi. Lewat tu, tuan-tuan dan perempuan, lewat tu bukan lewat-lewat macam kita lewat orang dah ni, tak. Kita terlewat tu dah tak boleh nak masuk dah, duduk kat luar. Akhirnya kita cuba nak pergi ke depan lagi. Di bahagian luar, sampailah satu kira saf yang bahagian depan tu. Dia ada marmar putih, marmar hitam, lepas tu yang marmar yang kelabu-kelabu sikit tu. Tuan-tuan dan perempuan, marmar hitam yang kelabu-kelabu tu, ya, bila waktu angkat takbir Allahu Akbar, kita pun angkat takbir Allahu Akbar. Sembahyang, solat, waktu rukuk kita rukuk, i'tidal kita i'tidal, sujud. Ya, saya pun di sana pakai macam ni jugalah. Bila sujud tu, letak dari terus terangkat. Panasnya ya amat. La ilaha illallah. Terangkat kepala. Bayangkan panas sangat-sangat. Ya. Lepas tu tarik ni tudung apa ni serban ni, letak baru sujud, itu pun masih lagi terasa bahang. Bayangkan panasnya. Bila kita teringat tu bagaimana peristiwa para sahabat seperti Bilal yang di tengah-tengah panas itu diletak batu yang panas yang masih mempertahankan iman dia. Subhanallah, tak boleh nak bayang. Ya. Di tengah-tengah panas, diletakkan di atas badan pasir, belakangnya panas, diangkat batu yang besar tu yang panas diletak atas badan dia. Ahadun ahad. Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Tuan-tuan dan perempuan, ujian yang Allah bagi kepada mereka yang belum, na'udzubillah, kita minta lindung. Jangan diberikan kepada kita ujian yang kita tak mampu. Ya, tuan-tuan dan perempuan, begitu para sahabat. Ya, oleh kerana tu dalam bab ini, ya, bila kita melihat kepanasan yang begitu sangat, itu pasal dalam peristiwa perang Tabuk ada sahabat yang tidak pergi dalam perang Tabuk, bukan sahabat di kalangan munafik yang tidak pergi di perang Tabuk disebabkan kes tu panas sangat-sangat. Di Madinah pula buah tamannya dah mula keluar, ranum dah mula boleh dipetik. Ya, di sini juga dalam kisah ini apabila tentera Talut menuju untuk bertemu dengan tentera Jalut di waktu musim panas, bila waktu musim panas diujikan terpaksa melintasi sungai, itu tak menjadi masalah. Tetapi kalau bila musim panas nak melintasi sungai, mesti nak minum. Dan dalam bab ini bukan Talut mengatakan tak boleh minum, boleh minum, tetapi ala kadar, yakni sekadar satu daripada air daripada kaupan tangannya. Ya, apa orang panggil ni, apa ya panggil, seceduk tangan. Ini tak, dia pergi minum, dia ambilnya cawan ke, dia ambilnya botol-botol, diisi, lepas tu dia guk macam minum 7 Up tu. Akhirnya, mana nak mampu, dah kenyang dengan air, penuh dengan air, mereka tak mampu dah. Dan situlah mereka mengatakan, la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Kami tak mampu, kita tak mampu. Kami tak mampu untuk berperang, memerangi Jalut yang banyak itu. Tetapi muncul golongan orang-orang yang soleh ini. Tuan-tuan dan perempuan, jadilah kita di kalangan orang-orang yang tidak soleh itu, kita muncul sebagai orang yang soleh. Karena orang-orang yang soleh ini, orang-orang yang ada ilmu, ada iman ni, dia mempunyai pemikiran yang lain. Kalau kita saksikan dalam kisah Al-Quran ni,
Ya, dalam kisah ni kita lihat ya apa berlaku. Orang soleh ni memberikan nasihat. Dalam kisah dalam surah Al-Maidah, kisah apabila Musa mengarahkan pergi masuk ke tempat orang yang besar, orang soleh muncul. Golongan lain tak nak ada. Orang soleh muncul. Dia kata masuk aja, ikut aja arahan Nabi ini. Pasal ikut arahan Nabi ini, dia ada keberkatan dan keistimewaannya. Ya, dia akan mendapat jalan mudah. Akhirnya mereka tak nak masuk juga. Mereka kata, pergilah kamu Musa dan Tuhan kamu berperang, kami duduk di sini menanti saja. Akhirnya Allah sesatkan di bumi Tih selama 40 tahun. Tahu tak bagaimana sesatnya? Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu benda yang ajaib. Yang maha suci Allah, yang maha agung. Allah jadikan. Ya. Bumi Tih yang Allah jadikan tu, mereka tak boleh pergi, tak boleh keluar daripada kawasan tu 40 tahun. Kalau 4 hari ke 4 jam ke sesat tu biasa 4 jam tu. Tapi kalau 4 hari tu mulalah orang kata disuruh orang bunian, ya, benda-benda yang begitu pula jadinya. Tak ada apa-apa. Tetapi ni 40 tahun. Dia nampak macam kita nampak KLCC tu, tapi nak pergi tak dapat. Tak sampai, pergi patah balik, pergi patah balik. Ya. Mereka disesatkan kerana apa? Kerana mereka ingkar, tak mengikut arahan Nabi. Pasal tuan-tuan dan perempuan, latihkan kita bila bertemu dengan hadis sahih, ikut je arahan. InsyaAllah Allah akan bagi bantuan. Tetapi bila kita berfalsafah, berpusing-pusing untuk mengikut hawa nafsu kita, kita akan berhadapan macam mana? Bani Israel. Dan dalam kes ini juga agak menarik, ulama membahaskan tentang orang duk sibuk Ya'juj wa Ma'juj. Kenapa dah teknologi punya hebat, tak jumpa Ya'juj wa Ma'juj. Tuan-tuan dan perempuan, bila Allah mengatakan dia akan muncul di akhir zaman, bila dunia dah nak menjelang kiamat, dia akan muncul. Ada pun kita nampak tak nampak, itu lain cerita. Ya, Allah butakan mata kita, Allah gelapkan mata kita, ataupun Allah tak nampakkan, kita tak boleh nak buat apa-apa. Allah tak nampakkan. Ya, walaupun kita dah mempunyai teknologi yang canggih, tapi bila Allah tak izinkan, maka kita tak mampu. Itu je kaedah yang senang. Ya, ini di kalangan ulama membahaskan, mengatakan walaupun teknologi kita hebat macam mana pun, Allah dah menutupkan dari pandangan untuk menampakkannya, maka kita tertutup. Tak mampu. Okey, baik. Dalam kisah, lepas tu kita melihat beberapa kisah yang lain dalam Al-Quran, termasuk orang yang soleh ini di zaman Nabi Sulaiman. Ya, yang kita tahu Mahligai Balqis datang ke dibawa, mula-mula challenge antara jin Ifrit yang boleh bawa Mahligai Balqis. Dia boleh bawa. Dia mengata, dikatakan bahawa aku akan bawa kamu ya dalam tempoh sekejap, sehari, semalam. Lama bagi Nabi Sulaiman. Aku tak nak. Aku nak ada yang lebih, teknologi yang lebih canggih. Siapa dia yang boleh membawa istana Balqis, Mahligai Balqis di depanku dengan secepat mungkin. Maka muncul lelaki soleh yang dikatakan nama dia Asif. Muncul lelaki soleh ini, ya, lelaki soleh yang mana dia mempunyai keimanan yang tinggi, keyakinan kepada Allah yang tinggi, dan dia diberikan kelebihan. Yang dikatakan oleh ulama, kelebihan dia macam jin Ifrit tu, dia boleh bawa Mahligai Balqis sewaktu dalam ayat tu mengatakan kamu duduk sementara kamu nak berdiri, ya, duduk nak berdiri. Dan ulama membahaskan Nabi Sulaiman mempunyai waktu office hours juga, ya, masuk pagi, petang Mahligai itu akan sampai. Tetapi lelaki yang soleh ini mengatakan aku boleh bawa dalam sekelip mata. Subhanallah. Orang yang soleh ni lain, ya, itu karamah bagi dia. Kelebihan yang dimiliki. Tetapi dia orang yang soleh. Oleh kerana itu kita jangan biarkan. Tuan-tuan dan perempuan, ya, banyak kelebihan orang yang soleh, ibu bapa yang soleh, ya, anak yang soleh, banyak kelebihan. Kita nak bicara pun, kita bicara bab ini je. Tetapi kita tak bicara yang lebih panjang. Kenapa? Kelebihan anak yang soleh, kelebihan ibu bapa yang soleh, terutamanya ibu bapa yang soleh yang takut anak dia mati tidak ada siapa yang belanya. Allah akan bantu jika kita soleh. Itu je saya boleh bagi tahu. Kenapa dalam surah Al-Kahfi yang disunatkan pada hari ini baca, kita akan menyaksikan dalam surah Al-Kahfi itu sendiri pada ayat-ayat yang terakhir. Ya, ayat-ayat yang terakhir kisah Musa, ya, menceritakan bahawa, ya, orang soleh ini akan mendapati perlindungan, penjagaan Allah
sama ada untuk dirinya ataupun zuriatnya sekali. Subhanallah. Baik. Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan orang yang sedikit dapat menyumbangkan dengan orang yang banyak, golongan yang banyak. Ya. Maka di sinilah pentingnya kita mengetahui bahawa pertolongan Allah itu tidak dijangka. Tidak siapa yang tahu tenteranya yang berbagai-bagai. Wa ma ya'lamu junudallahi illahu. Ya, tidak ada siapa yang mengetahui tentera-tentera Allah melainkan dia. Awan tentera Allah, langit tentera Allah, petir tentera Allah, semuanya itu tentera Allah. Hatta binatang-binatang itu adalah tentera Allah. Kita lihat bagaimana Namrus ditumbangkan oleh seekor nyamuk. Ya, hanya seekor nyamuk. Dan kita melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan dalam lautan. Dan kita melihat bagaimana kaum-kaum yang terdahulu seperti golongan Ad, golongan kaum Hud, kaum Samud, yang mana Allah hancurkan dalam sekelip mata. Itu tentera-tentera Allah. Dan pada hari ini kita berhadapan dengan coronavirus. Dan kita tahu itu semua makhluk-makhluk ciptaan Allah. Maka kita minta pertolongan Allah supaya kita sentiasa di bawah pemeliharaannya. Dan dalam peristiwa akhir zaman akan berlaku satu pertolongan Allah yang ajaib di antara pertembungan antara orang Islam dan orang Yahudi. Sehingga kan orang Yahudi lari di belakang-belakang tembok, di belakang-belakang pokok. Lalu pokok-pokok dan tembok mengatakan, wahai orang Islam, di belakangku ini ada orang Yahudi. Melainkan satu pokok yang Rasulullah kata, pokok itu adalah pokok Gharqad. Dia adalah pokok kaum Yahudi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita beriman dengan hadis tu, beriman tak? Beriman dengan hadis sahih. Tapi apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan? Tetapi orang Yahudi mereka beriman dengan hadis tersebut. Mereka percaya, nak kata beriman taklah, tapi percaya hadis tersebut, ya. Lalu mereka mengarahkan dikelilingi tanah Yahudi, Israel itu ditanam dengan pokok Gharqad. Tahu tak? Masya-Allah. Lihat bagaimana mereka bertemu dengan hadis-hadis, ya. Dalam masa yang sama mereka menentang, tapi dalam masa yang sama mereka mengambil. Itu dia. Kita tak tahulah, wallahu alam. Ya Allah, berikan, tambahkan keimanan kita supaya dapat kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan mutlak kena ada. Keyakinan yang bersungguh-sungguh kena ada dalam diri kita terhadap Allah, terhadap risalah, terhadap Quran, terhadap hadis. Kena, tuan-tuan dan puan-puan. Latihkan kita terus dapat terus pegang. Biar orang nak katalah, kita tetap beriman. Kerana itu asas bagi keyakinan kita. Baik, dalam bab ini, itu yang pertama, siapakah yang akan menjadi bala tentera bagimu, yang akan menolongmu selain daripada Allah? Ya, sudah tentu kita mengatakan hanya Allah yang mampu menolong kita. Okey? Dan orang kafir hanyalah dalam keadaan tertipu, dan kita menyaksikan dalam perang Uhud Allah tolong, perang Badar Allah tolong, perang Uhud Allah tolong, perang Ahzab Allah tolong dengan pertolongan yang cukup dahsyat, perang Hunain Allah tolong dengan kemenangan, dan perang-perang di zaman para sahabat pun banyak sekali pertolongan Allah dalam keadaan yang amat pelik sekali. Baik, jadi di sini mengisyaratkan kita hanya Allah yang mampu menolong kita. Ataupun siapa yang memberimu rezeki jika Allah menahan rezekinya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau Allah tahan rezeki depan mata kita tak mampu nak makan. Tengah makan dia terkeluar. Ya, subhanallah, tengah-tengah makan dah tak selera nak makan, tak boleh nak masuk dalam tekak dia. Terkeluar. Siapa yang mampu? Hanya Allah yang mampu. Tuan-tuan dan puan-puan, maha suci Allah. Dan kalau Allah nak dia bagikan kita makan, dia boleh buat seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa, kaum Nabi Musa. Manna wa salwa. Dan diturunkan kepada Hawariyun, kaum ataupun golongan pembantu Nabi Isa. Al-Ma'idah. Al-Ma'idatu minas sama. Makanan hidangan dari langit. Dan kalau dia nak, dia boleh turunkan seperti mana Maryam alaihassalam, ibu kepada Nabi Isa, yang didapati rezeki pada tiap-tiap hari buah-buahan yang bukan pada musimnya ada di depan bilik dia. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kalau Allah nak bantu, Allah boleh buat. Allah boleh buat kun fayakun. Ya, dia nak, dia boleh buat. Minta. Tetapi siapa yang nak mengetahui dalam bab itu masih lagi meletakkan Allah pada sifat yang lemah, sifat yang tidak ada. Ya, subhanallah. Subhanallah. Bila kita menyaksikan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah dengan izin Allah, ya, kita melihat makanan hanya sedikit tetapi Allah limpah ruahkan makanan itu punya banyaknya.
Makanan dijangka boleh makan dalam tak sampai 10 orang. Tetapi para sahabat yang datang berduyun-duyun beratus orang itu pun boleh makan dalam makanan yang sedikit itu. Ini mukjizat, ini rezeki yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak tahu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah kepada Allah, yakinlah Dia yang beri rezeki. Baik, dalam ayat-ayat di atas Allah menjelaskan rezeki dan pertolongannya. Seorang hamba memerlukan zat yang mengusir musuhnya dengan pertolongannya. Ya, penting. Dan dari zat ini mengambil manfaat dengan rezekinya. Sehingga ia benar-benar memerlukan penolongan dan pemberi rezeki. Dan hanya Allah lah zat yang memberi rezeki dan pertolongan. Allah lah zat yang maha perkasa lagi maha kekal. Okey, bila dibicarakan bab ini, apabila kita melihat di bumi Mekah, tuan-tuan dan perempuan, bumi Mekah ni kalau sekadar orang Arab je, ya, bukan disebabkan Mekah, Madinah ataupun disebabkan Rasulullah, orang tak datang bumi Mekah ni. Macam bumi-bumi yang lain juga. Tetapi disebabkan Mekah itu terdapat Masjidil Haram, terdapat Kaabah, terdapat air Zamzam, terdapat asar-asarul para nabi, kesan-kesan para nabi, dan Rasulullah dilahirkan, dan Rasulullah berhijrah. Maka di situ mendatangkan manfaat yang besar. Bayangkan Mekah itu sewaktu pemerintahan Abdul Muttalib, siapa yang nak mampu melawan tentera bergajah? Tentera bergajah yang datang dengan jumlah yang besar. Pada zaman sekarang ni, kalau tentera tu datang dengan kereta kebal dan roket, ya, itu kan tentera tu hebat. Dan sekarang ni tambah dengan satelit, tambah lagi dengan drone, dengan teknologi-teknologi moden, ya. Kalau dulu tu, kalau datang dengan gajah tu, seolah-olah datang dengan kereta kebal, memang tak mampu untuk melawan. Oleh kerana tu Abdul Muttalib bila dipanggil oleh Abrahah, lalu dia mengatakan, Kaabah itu ada tuannya. Aku tuan kepada binatang-binatang yang kamu rampas tu. Terkejut Abdul Muttalib. Ya, ya, siapa tuannya? Allah. Sudah tentu Allah. Lalu dia bersiap sedia untuk memerangi Kaabah. Tuan-tuan dan puan-puan, Abdul Muttalib tak nak pergi berperang. Tak mampu. Dia tahu tak mampu. Hanya dia balik, dia arahkan, wahai penduduk Mekah, larilah kamu ke belakang-belakang bukit sana. Kenapa? Tentera Abraha akan datang menyerang. Tuan-tuan dan perempuan, beratus tenteranya datang bergajah. Bukan seekor gajah, bergajah-gajah. Ya. Elephant fight, elephant. Astagfirullah. Bergajah-gajah. Bergajah-gajah. Apa ya sebut? Tentera bergajahlah senang, banyak gajah. Okey. Bagaimana tentera ni datang? Dalam keadaan penduduk Mekah tak ada apa-apa. Lari. Tetapi Allah dah menjanjikan bahawa dia akan menjaga Kaabah. Dalam Quran banyak menerangkan bahawa Kaabah ini adalah tempat yang aman. Tidak boleh melakukan dosa, tak boleh lakukan kejahatan. Kaabah, akhirnya mereka lakukan kejahatan. Ya, mereka nak meruntuhkan Kaabah sebelum mereka sampai Allah turunkan tentera dari langit yang disebutkan Ababil. Sehingga dicatatkan sejarahnya. Okay? Itu dia. Kaabah dalam keadaan tak aman, Allah amankan. Tak ada apa yang nak ditanamkan kat Mekah tu. Kalau kita tengok pokok kurma pun susah nak hidup. Ya, kerana tanah dia tanah tandus. Allah keluarkan air Zamzam satu. Kemudian Allah jadikan disebabkan kesan doa Nabi Allah Ibrahim, Allah limpah ruahkan buah-buahan. Tuan-tuan dan perempuan, mana ada buah apple dekat kota Mekah tu? Tetapi pada hari ini bukan sekadar apple, durian pun ada. Durian, jering pun ada. Apa lagi nak, petai pun ada. Subhanallah. Allah bagi melimpah ruah rezeki kepada penduduk Mekah. Itu dia. Kalau kita nak tahu Allah nak buka rezeki, dia akan buka rezeki. Macam mana kita ni nak dapat rezeki? Terutamanya dalam suasana coronavirus ni. Tuan-tuan dan perempuan, belanjawan telah diisytiharkan. Belanjawan telah diisytiharkan. Ya. Diberikan penerangan. Okey. Bila dikatakan untuk di ni 25 ya. Belum ni. Okey. Tahu tak tuan-tuan dan perempuan? Satu lagi yang seharusnya disebutkan untuk melimpah ruahkan rezeki itu. Sudah tentu ada perkaranya yang Allah beritahu kepada kita yang seharusnya kita ambil perhatian. Okey. Bagaimana? Mari kita buka surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Ini yang tidak disebut.
Surah Al-A'raf juzuk yang ke-9, surah yang ke-7. Muka surat 163. Ayat yang ke-96. Baik. Lihat, Allah dah istiharkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jumpa surah Al-A'raf juzuk 9 surah yang ke-7, muka surat 163 Qurani dan ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama' لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami seksakan mereka disebabkan perbuatan mereka. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Ayat ni jelas mengatakan, jikalau sekiranya penduduk ahli qura ataupun penduduk negeri, suatu negeri itu, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, asas kepada pembukaan negeri, keamanan negeri, keberkatan negeri. Lafatahna alaihim barakat, ya, maka kami bukakan kepada mereka itu keberkatan. Berkat yang mana? Minas sama wal ard, dari langit dan bumi. Kita cuba mencarikan aset-aset harta kita hanya pada bumi, tanpa memikirkan yang datang dari langit. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita minta supaya penduduk-penduduk Malaysia beriman dan bertakwa. Allah akan buka, Allah tak akan sia-siakan kita. Ya. Nabi Nuh pada hari permulaan dakwah dia meminta kepada penduduk-penduduk negerinya supaya, ya, minta kepada Allah dengan ketakwaan kita, kembali kepada Allah, beriman, supaya Allah berikan rezeki dia kepada kita. Ya, Allah berikan, turunkan rezeki yang dimilikinya kepada kita. Ya, yang diciptakannya untuk kita. Cuba buka surah Nuh pula. Jom kita buka ayat yang surah ke-29. Ini semua perkara-perkara yang seharusnya kita faham elok-elok kalau kita ada iman. Ya. Kerana apa? Di situlah datangnya rezeki. Keimanan yang macam mana? Bila kita beriman, di sini diarahkan kita untuk melakukan suatu perkara yang besar. Ayat yang ke-10, surah Nuh, surah yang ke-71, ya, surah ke-71, juzuk ke-29. Muka surat 570. Allah katakan apa? Ni tak kira bukan rakyat je. Pada diri kita pun kalau kita lakukan, maka Allah akan bagikan rezeki. Okey, apa dia? Allah katakan, ayat yang ke-10 kita ambil. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah keampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Itu dia. Basic kepada iman dan takwa, di antara asas yang paling penting, istighfar. Beristighfar kepada Allah. Ya, beristighfar kepada Allah. Apa Allah katakan?
nescaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Yakni Allah akan turunkan keberkatan dari langit, yakni hujan yang akan memakmurkan negeri, rezeki daripada tumbuh-tumbuhan itu akan melimpah ruah. Tuan-tuan dan puan-puan, hujan ya amat penting dalam sebuah negara. Untuk negara yang mengeluarkan produk makanan yang kita makan tiap-tiap hari inilah, nasi. Sampai pagi saja berpuluh-puluh jenis nasi. Ya, Allah akan berikan melalui hujan yang diberkatkan. Tuan-tuan dan puan-puan, ya. Allah uji negeri kita kadang-kadang tak ada air. Tak ada air satu bab pencemaran air itu disebabkan tangan-tangan manusia yang jahat. Ya. Yang kedua, disebabkan air tidak masuk, hujan tidak masuk dalam tangkungan. Saya teringat dalam tahun awal-awal tahun 2000. Hujan lebat tapi air tak masuk dalam tangkungan. Ya, dam tu air tak masuk. Subhanallah. Satu benda yang menakutkan. Lain daripada tabiat biasa. Okey, oleh kerana itu kena kembali kepada Allah. Ya, bila seorang tu beristighfar, Allah akan turun hujan yang berpatutan untuk menjadi rezeki kepada kita. Wa yumdidkum, Allah katakan, wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dengan istighfar itu Allah membanyakkan harta kamu dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Itu semua adalah basic kepada kehidupan manusia. Allah ceritakan. Hanya dalam istighfar semua boleh dapat perkara tersebut. Oleh kerana itu keberkatan bajet yang Allah beri, yang diisytiharkan, seharusnya Allah akan beri jika kita memenuhi tuntutan ini. Banyakkan istighfar. Terutamanya bagi mereka-mereka yang memegang tampuk kepimpinan. Banyakkan istighfar. Istirja' dan merujuk kepada Allah. Dan kembali kepada Allah, betulkan perjalanan itu dan matlamat kamu untuk memimpin dengan cara yang betul. Allah akan berikan keberkatan. Dan dalam ayat ini juga, apabila Hasan Al-Basri ditanya tentang apabila didatangi oleh orang-orang yang nak dapatkan anak tak dapat-dapat, tak ada rezeki lagi, kan? Ya, tak ada rezeki lagi. Tetapi ya, apabila dia bertemu dengan Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri kata, istighfarlah. Banyakkan beristighfar. Datang seorang lagi tanya, jawapan yang sama. Orang yang kedua datang mengatakan, aku tak ada apa ni, tempat aku kemarau. Lalu dikatakan istighfarlah. Lalu datang yang ketiga yang berkaitan dalam kisah ini yang mengatakan tumbuh-tumbuhan aku tidak berbuah, lalu dikatakan istighfar. Subhanallah. Setelah 9 bulan, setelah beberapa bulan, orang yang datang kepada Hasan Al-Basri dahulu datang balik, dia mengatakan alhamdulillah bahawa isterinya telah mengandung. Punya lama tak mengandung, ya, tiba-tiba mengandung. Tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara perkara yang perlu kita tahu. Ya, bagi mereka yang Allah uji belum dapat anak, ya, pertama sabar, ya, banyak istirja', rujuk kepada Allah. Kedua, ya, berusaha memperbaiki diri kita, yakni dengan cari kalau kita ada masalah, ubatlah, berubat. Tapi dengan cara yang betul. Jangan pergi ke bomoh, ya. Jangan pergi ke bomoh. Pergilah cara berubat yang betul. Tak kiralah makan apa jugalah akar kayu, ya, yang nampak masih lagi menepati syarak ataupun berjumpa dengan pakar-pakar, insya-Allah. Kalau dia kata merokok, tinggalkan rokok, buang benda-benda haram yang begitu dan jangan sekali pergi kepada bomoh-bomoh. Okay? InsyaAllah. Dan ini di antara perkara yang penting, banyakkan istighfar. Ya. Banyakkan istighfar. Akhirnya orang yang dulunya tak ada apa ni kemarau pun bagi tahu hujan dah turun, yang tak dapat buah pun Allah murahkan rezekinya. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara basic kepada keimanan yang penting untuk mendapatkan harta dunia. Nampak tak harta dunia begitu? Dan diikuti ayat-ayat yang lain termasuk siapa yang banyak bersedekah, Allah murahkan rezeki mereka masing-masing. Baik, kita sambung balik. Dari zat itu, yakni Allah, ia mengambil manfaat dengan rezekinya sehingga ia benar-benar memerlukan penolong, pemberi rezeki, dan hanya Allah lah zat yang memberi rezeki dan pertolongan. Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha kekal. Betul.
disebutkan bahawa sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepada sebahagian nabi-nabi. Temukan hal-hal yang samar pemahaman sesungguhnya Allah mencintainya. Lalu Nabi bertanya, wahai Tuhanku, apakah yang dimaksudkan perkara yang samar? Maknanya Allah menjawab, artinya bila ada seekor lalat jatuh di atasmu, maka ketahuilah bahawa aku yang menjatuhkannya, minta kepadaku maka aku akan mengangkatnya. Okey. Ini di antara lafaz yang disebut sebagai lafaz yang tidak jelas. Kenapa? Bila dikatakan disebutkan bahawa sesungguhnya Allah memberi wahyu kepada sebahagian Nabi. Bila disebut begitu, ia berkaitan dengan Allah dan ia berkaitan dengan Nabi, dia termasuk persoalan yang mesti ada dalil yang sahih. Dan tuan-tuan dan puan kena berlatih ni. Jangan jadi golongan yang pergi buat artifak kononnya kesan-kesan peninggalan Rasulullah, semua penipu, dalil tak ada, akhirnya orang yang pergi tengok tu dah cium apa semua-semua, entah-entah dah minum air janggut yang dikatakan atas nama Rasulullah, semuanya tertipu. Entah-entah air janggut mat mana dia ambil pun kita tak tahu. Ya, penipu, jahat, pengkhianat kita katakan kepada agama. Mereka yang menggunakan atas nama Rasulullah untuk kepentingan diri mereka, ya, walaupun di atas kata untuk melembutkan hati manusia, penipu adalah pengkhianat kepada agama. Tak boleh diambil hujah mereka dan tidak boleh diambil ilmu dari mereka. Ini usul bagi orang yang memahami cinta kepada Rasulullah. Biar dia cerita kasut Nabi begitu begini, serban dia besar, berjubah apa semua, tapi bila sekali dia menipu Rasulullah, kita tidak dibenarkan mengambil kepadanya. Tak dibenarkan. Kerana bila sekali dia dah boleh menipu, beratus kali dia akan menipu. Apatah lagi, kita bukan Rasulullah dia nak tipu. Ya, oleh kerana itu jahat mereka ini. Bagi saya sebagai seorang yang memahami agama saya mengatakan bahawa mereka adalah penjahat dalam agama. Pengkhianat agama, menipu atas nama Rasulullah. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan betapa jahatnya mereka. Nak lakukan barang mereka, nak bagi orang datang, mereka guna atas nama Rasulullah. Lepas tu dia tipu sijil orang lain. Betapa banyak mereka akan tanggung depan Allah dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Jahat. Ya, jahat, kita kena katakan jahat kerana mereka menipu atas nama Rasulullah. Ya, kalau orang menipu atas nama raja pun kita kata jahat. Menipu atas nama PM kita kata jahat. Ini kan menipu atas nama agama kita, Rasul, yang diucapkan dalam kalimah syahadah. Ya, lantaklah kamu siapa keluaran mana sekalipun, kalau kamu menipu atas nama Rasulullah, kamu adalah pengkhianat agama. Jahat pada agama. Terima kasih kepada yang buat report, ya, untuk mengambil tindakan kepada pengkhianat atau penjahat agama. Mereka membunuh agama daripada belakang secara senyap-senyap. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi di sinilah, ya, memerlukan dalil ataupun memerlukan fakta dari mana sumber ini. Kerana sumber ini, ya, tidak diterangkan secara perinci oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dan mudah-mudahan Allah ampunkan. Ya, kenapa di kalimah yang dikatakan kalimah tamrid ini disebutkan atau qila, dikatakan. Jadi bila qila wa qala, ya, benda-benda macam ni tak jelas, maka kita lalukan saja. Allah telah berfirman mengenai ahli sihir, ya, yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, dan mereka ahli sihir tidak memberi bahayanya dengan sihir kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Ini dalam ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-102, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Okey? Wattaba'u ma tatlu syayatin wa ala mulki Sulaiman. Ya. Syayat. Wa ma kafara Sulaiman walakin nasyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Baik, ayat ini berkaitan dengan sihir. Lalu Allah mengatakan dan mereka ahli sihir tidak memberi bahaya dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Ya, semua apa yang berlaku dengan izin Allah. Okey. Okey, jadi kita kena faham elok-elok, walau jangan takut terhadap sihir. Ya, jangan takut terhadap jin dan iblis, kerana apa? Mereka itu adalah makhluk Allah yang mana cuma kita jaga adab-adab kita cara berhadapan dengan mereka-mereka ini. Terutamanya kepada makhluk-makhluk ghaib seperti iblis, jin dan juga termasuk sihir, perkara yang sukar difahami. Cuma kita mengatakan kembali kepada kaedah-kaedah syarak supaya kita terselamat. Baik.
Maka hanya Allah zat yang mencukupi hambanya dan memberi pertolongan, rezeki dan perlindungan. Imam Ahmad berkata, Abdul Razak memberi khabar kepadaku dan mendapat khabar dari Imran. Imran berkata, saya mendengar Wahab berkata, Allah berfirman. Okey, ini termasuk dalam perkara yang mursal, ya, ataupun hadis yang tidak jelas. Dia terhenti kepada Wahab. Wahab ini termasuk dalam tabi'in. Kalau ikutkan, bagaimana dia boleh mengatakan Allah berfirman, dia mestilah bersanadkan hadis-hadis, ya, mesti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang, ya, hadis itu mestilah mauquf kepada para sahabat, ya, dia tidak boleh mursal begini. Hadis sahih marfu', okey, kalau sampai kepada Rasulullah, tapi kalau mauquf maka dia bermasalah lah. Kenapa? Kalimah yang digunakan, dia mengatakan Allah berfirman. Ya, bila Allah berfirman, dia hadis qudsi, kerana dia bukan lagi daripada Al-Quran. Baik. Jadi kita lalui sanad dah ada dah, Imam Ahmad punya sanad ni, tetapi bila sampai tahap begitu dia jadi lain dah. Kenapa? Dia terhenti pada Wahab, Imran ibn Wahab, daripada Imran kepada Wahab. Okey. Imam Ahmad berkata, yang kedua kita ambil yang lain pula di bawah tu. Hisham bin Qasim bercerita kepadaku bahawa Abu Sa'id Al-Mu'addib, Abu Sa'id Al-Mu'addib bercerita kepadaku, seorang telah mendengar Atha Al-Khurasani berkata, aku bertemu dengan Wahab ibnu Munabbih di jalan, lalu berkata, ceritakan sebuah hadis singkat kepadaku, siapa yang bisa hafal sesuai dengan kemampuanku. Wahab Munabbih berkata, baiklah, Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Daud. Okey. Ini pun asar yang tidak jelas. 102. Okey. Asar yang tidak jelas. Sebentar. Alhamdulillah kita memerlukan maklumat-maklumat yang penting, yang mempunyai dalil-dalil yang jelas. Kalau tak jelas, payah. Kenapa? Alhamdulillah macam saya ada kitab sahih dia. Kitab kitab original dia. Ya. Supaya kita tengok bagaimana dia punya kedudukan asar ini. Okey. Baik, dalam buku ni pun dia tidak letakkan, okey, dia tidak ada takhrij hadis dia. Maka saya tangguhkan dalam menerangkan benda ini kerana ianya tidak jelas. Bukan daripada direct kepada kalimah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lalukan saja. Hal ini lebih jelas bagi orang awam daripada hal-hal pada pasal pertama, oleh kerana mereka dikhitabi ataupun dikatakan dengan hal ini lebih banyak daripada yang pertama. Di antara para rasul mengajak melakukan hal yang pertama. Ketika orang pintar mahu mengangan-angan ayat Al-Quran, maka ia menemukan Allah mengajak hambanya dengan hal yang kelima. Yakni sampai ke hal yang pertama. Hal kelima menuntut untuk bertawakal kepada Allah, memohon pertolongannya, berdoa kepadanya dan hanya memohon kepadanya. Ayat ini juga menuntut cinta dan menyembah Allah kerana kebaikan Allah terhadap hambanya. Kesempurnaan nikmatnya tak kala seorang hamba menyembah, mencintai dan tawakal kepada Allah dari sisi ini, maka ia juga termasuk orang yang dalam hal yang pertama. Okey, kita dah masuk pasal yang kelima yang dikaitkan berperingkat-peringkat. Sebaik-baiknya kita dapat melakukan semua sekali. Berikut ini adalah contohnya orang yang terkena cobaan besar atau kemiskinan yang sangat atau takut pada hal yang menggelisahkannya. Kemudian dia berdoa dan memohon kepada Allah sehingga ia mendapat bahawa munajat kepadanya, kebesaran iman kepadanya dan kembali kepadanya lebih nikmat daripada hal-hal yang diminta dan diperlukan sebelumnya. Padahal sebelumnya tidak mengetahui kenikmatan itu sampai mencari kemudian merindukannya, sebagaimana ungkapan syair,
Allah membalaskan kebaikan di hari menakutkan di saat dia memperlihatkan Ummi Thabit saat banyak penyakit. Okey. Baik, dalam bab ini diceritakan bahawa dibagi misal seorang tu dia berhadapan dengan cubaan besar. Di hadapan dengan cubaan besar dengan keadaan kita dapati juga seperti Allah uji dengan misalnya seorang tu dia drop daripada perniagaan sampai dia menjadi miskin apa semua dan dia mengadu kepada Allah. Tiba-tiba Allah bagi dia satu petunjuk, ya. Alhamdulillah hutang tak ada apa, cuma dia jatuh kepada kemiskinan. Yang menyebabkan dia merasa tenang. Ya. Dia merasa tenang. Dulu dia memerlukan keuangan. Ya, maksudnya ianya perlu, tetapi bila hartanya banyak, orang pun ramai, ya. Tiba-tiba dia jatuh macam tu, orang pun lari, kawan-kawan pun tak ada dan kehidupannya agak sederhana ataupun dah menjadi miskin. Dan dia meminta. Lalu Allah berikan satu keistimewaan, ketenangan jiwa dengan apa yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah bagi satu ketenangan jiwa cukup dengan apa yang ada, dah segala-galanya bagi seorang itu tidak ada arti dah. Harta yang banyak pun dia dah tak kisah. Dia kata cukup, bagi aku dah cukup dah dengan nikmat. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang yang begitu. Alhamdulillah, dia kata, Allah bagi ini lebih baik daripada apa yang aku miliki dahulu. Ya. Sedangkan dia mampu untuk memiliki lagi. Dia kata, Ustaz, dunia ni kalau kita kejar dia lari. Kalau ambil tak cukup. Tiba-tiba Allah cukupkan hati saya. Ya, saya ambil pun, saya tak letakkan untuk diri saya. Ya, hanya semata-mata kerana. Rupanya, dengan keadaan begitu, lebih manis baginya, lebih selesa bagi dia hidup. Selama ini dia dikejar orang, ya, diminta itu, minta ini, tetapi bila dia dah berada di situ, ketenangan dia lagi selesa. Ya, bukan dia langsung tak ada, tetapi baginya adalah cukup apa yang ada. Okey. Nak membicarakan, di sinilah ada perkara-perkara yang hilang pada diri kita. Kita merasakan tak cukup-cukup dah satu bab. Bila tak cukup-cukup tu, jiwa kita gudah gelana selagi tak dapat. Tetapi bila Allah mengatakan cukup, bila kita rasakan cukup, ya, di situlah kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lelaki yang hebat ini merasa cukup apa yang Allah berikan. Walaupun dia tu kaya, Rasulullah tu kaya, ya, Rasulullah kaya. Sahabat Nabi semuanya cukup walaupun mereka tu kaya. Jadi artinya dunia tidak diletakkan dalam hati itu main peranan. Tak percaya tuan-tuan dan puan-puan, ya, minta Allah cukupkan kita merasa cukup. Yang ini merasa cukuplah supaya kita lihat bahawa dunia datang untuk mencari kita. Bukan kita datang mengejar dunia yang sudah confirm takkan dapat-dapat. Ya, subhanallah. Ini di antara nikmat. Pasal apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Fatimah datang. Fatimah dapat tahu bahawa Rasulullah mendapat tawanan-tawanan perang. Lalu dia datang mencari Rasulullah. Waktu tu Aisyah ada kat rumah. Dia kata, Rasulullah, bapa aku ada? Tak ada. Bapa tak balik lagi. Okey, tak apalah. Kenapa? Kerana dengan cerita Rasulullah dapat tawanan perang. Maksudnya dapat tawanan-tawanan seperti hamba-hamba perempuan. Dia nak seorang untuk apa? Untuk menjadi khadam di rumah ataupun memberi khidmat di rumah. Okey. Tuan dan perempuan menarik sekali. Lalu Rasulullah balik, dia dah tak ada. Aisyah bagi tahu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun datang pada malam hari, waktu tu mereka dah nak tidur. Rasulullah ketuk pintu, ya. Lalu Ali buka, lepas tu Rasulullah pun minta masuk. Fatimah pun bergegas nak bangun. Rasulullah kata, duduk tempat kamu. Wahai Fatimah, aku mendengar kamu nakkan apa dia? Hamba abdi ataupun ialah hamba abdi perempuan untuk membantu kamu dalam urusan rumah tanggamu. Betul? Ya. Ya Rasulullah. Tuan-tuan dan perempuan, anak salihah. Bila Rasulullah kata, ya Fatimah, ya Ali, sesungguhnya aku akan mengajarkan kamu satu perkara yang lebih baik daripada hamba. Apa dia? Nak tidur, baca
Allahu Akbar 34 kali, Subhanallah 33 kali dan Alhamdulillah 33 kali. Lebih baik daripada hamba sahaya yang kamu miliki ya untuk menguruskan rumah tanggamu. Tuan-tuan dan puan, anak solehah menerima dengan keimanan kerana bapaknya Nabi. Kalau kita lah macam itu, anak kita dengar apa ni? Lain aku minta, lain yang dia bagi. Suruh baca zikir pula. Kan? Begitu. Kalau anak-anak kita, ya, kita nak minta tubuh badan tu, orang tu, tiba-tiba dia bagi zikir. Apa ni? Saya teringat seorang budak tu, na'udzubillah. Ya, bapak ni tak tahu ke kedudukan aku ni. Dia jadi macam itu. Ya. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan, Rasulullah mengajar. Pertama, saya beriman dengan risalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Dan dia menunjukkan kepada kita betapa pentingnya zikir sebelum tidur untuk kebaikan diri kita. Kenapa? Seolah-olah zikir yang diberikan itu 34 kalimah Allahu Akbar, 33 Subhanallah dan 33 Alhamdulillah itu memberikan energi memberikan kita kekuatan dalaman sebelum kita tidur, dan bila kita bangun kita akan fresh dan bertambah kuat. Silat-silat kekuatan kita melebihi ammah-ammah ataupun hamba-hamba abdi. Ini kita tak beriman. Itulah puncanya kita menolakkan risalah Rasulullah SAW. Baik. Ungkapan syair Allah membalas kebaikan di hari menakutkan saat dia memperlihatkan Sabit saat yang banyak penyakit. Allah menunjukkan bidadari bergelang dijaga. Tidaklah kita bisa melihatnya melainkan hanya membayangkan dari sisi dan sifatnya. Ya, gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW ya, tentang kewujudan malaikat bidadari. Oleh kerana itu, seperti yang disabit dalam hadis Rasulullah SAW, satu perkara yang menarik sekali kepada orang lelaki yang mempunyai isteri yang agak celoteh sikit, dia bersabar je lah. Itu je. Kenapa Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada ya, janji isterinya solehah, celoteh dia tu, ya, celoteh yang tak betul. Kalau celoteh betul tu kena ikutlah. Ya, celoteh yang tak betul tu, lantak dia lah ikut semangat dia tu. Yang mana Rasulullah mengatakan satu hadis, apabila seorang isteri ya, membuat tidak baik kepada suaminya, ya, lalu berkatalah bidadari di sana, ya, seolah-olah bidadari itu melihat kedudukan kita. Lalu dikatakan kepada perempuan ataupun isteri itu, isteri itu takkan dengar, kita pun tak dengar. Wahai wanita, sesungguhnya suamimu, dengan syarat suaminya soleh. Kalau suaminya lo'lak, haru biru pun tak kena juga. Suaminya yang soleh itu, wahai wanita, sesungguhnya kamu bersama suamimu hanya seperti berada di satu tempat perhentian atau tempat yang sementara, dan kami akan memilikinya. Oleh kerana itu, ya, Rasulullah mengarahkan kepada suami-suami, sabar pula agam. Sabar, ya. Sabar kerana bidadari akan ya menyambut kita dalam keadaan gembira nanti. Jadi wanita-wanita pula takut terlepaslah di akhirat kelak. Oleh kerana itu wanita-wanita bersabar dengan suami, ya. Jangan sakiti hati suami. Pahala terlalu besar. Apabila wanita-wanita bersama dengan suaminya, pahala terlalu besar. Besar sangat-sangat. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada di antara manusia ini memiliki satu ganjaran yang besar seperti seorang perempuan yang taat pada suaminya. Taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Kenapa? Dikatakan kepada mereka, masuklah mana-mana pintu syurga yang 8 kamu kendaki. Hadis sahih. Ya, kita boleh menyaksikan kedudukan wanita yang salihah ini. Tetapi kalau wanita itu bercerai dengan suaminya, habis secara mutlak. Tak ada dah peluang tu. Secara automatik peluang tu hilang dah. Ya, kena kahwin baru dapat balik. Tapi masalahnya bila kahwin boleh tentu dapat yang terbaik. Okey, ala kulli hal supaya kita lebih banyak berhati-hati dalam tindakan kita. Okey. Keenam, bergantung kepada selain Allah membahayakan di dunia dan di akhirat. Bahaya bergantung kepada selain Allah. Ya, ini di antara bila bergantung tawakal kita tak tawakal mutlak kepada Allah, dia akan jadi syirik. Ya, syirik
tawakal kita tak tepat seperti mana tawakal yang dituntut oleh syarak, syirik. Ya, kita banyak menyerah kepada manusia, ya, perkara-perkara yang tertentu pun berbahaya. Okey. Syarak tawakal yang tidak masuk akal, syirik. Okey, di sini kita akan terangkan. Bahaya bergantung, menyerah atau kepada selain Allah. Hal yang keenam, yakni hal yang membahagiakan hati adalah sesungguhnya ketergantungan seseorang hamba kepada selain Allah itu membahayakannya ketika ia mengambil lebih dari kadar keperluan dan tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Ya, maksudnya kita walaupun kita ni ya mempunyai benda tu, kita tidak boleh letak mutlak semata-mata benda tu tempat kita serahkan. Ya, oleh kerana itu kita kena faham elok-elok yang saya katakan. Kalau kita kata 100% ubat tu salah, ya. Dengan izin Allah, dengan izin Allah kita akan berusaha, tak dinafikan. Tapi dengan izin Allah dan usaha mesti mengikut syariat. Begitu juga dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak. Kita kena faham elok-elok. Walaupun kita sayang kita kerana Allah. Kerana di sana ada satu perkara yang akan memisahkan antara kita dengan suami kita. Kita dengan anak-anak kita. Atau kita dengan isteri kita. Tuan-tuan dan perempuan penting sekali. Oleh kerana itu apabila dikatakan hadis habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma, cintalah seseorang itu berpada-pada, ditakuti kamu membenci orang itu dengan sungguh-sungguhnya. Nampak tak? Ya. Sayang tu berpada-pada. Ditakuti apabila dia pisah dengan kita, putus, ya, kita merana seumur hidup. Kita merana terus seterus-terusnya dalam keadaan kecewa. Itu pasal menyayangi seseorang itu berpada-pada. Abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Bencilah seorang itu berpada-pada, dikhawatiri akan datang dialah orang yang paling kamu sayang. Ya. Benci itu berpada-pada. Mat motor kata depan rumah kita. Menyampah aku kan. Dia pula kacau anak dara kita. Tiba-tiba satu hari nanti, ya, agak dia bertaubat, jadi orang baik, dia yang minang anak kita. Ah, sudah. Bagus pula dia. Dia pula orang yang paling kita sayang. Oleh kerana itu, benci kerana Allah. Benci kerana, sayang kerana Allah, benci kerana Allah. Di situ bila ada sayang kerana Allah, benci kerana Allah, kita akan menyaksikan keputusan kita akan bertepatan dengan syarak. Anak kita buat tak betul, kita pandu kepada syarak, maka kita akan buat keputusan tegas. Tuan-tuan dan perempuan, keputusan tegas agak sukar. Ya, bila sampai tahap anak kita yang membuat ataupun orang yang disayangi membuat perkara yang salah. Memang. Tetapi bila kita dah ada kekuatan dalam bab itu, keyakinan kita kepada Allah, cinta kerana Allah, ya, kita akan memberi keputusan tegas. Kita katakan ayah akan buat, ayah buat ini kerana Allah. Ayah tak takut. Yang penting ayah nak selamatkan awak daripada apa yang tak baik. Awak suka tak suka, itu lantar awak, tapi ayah jalankan kewajipan. Tapi ayah tetap tegur. Ya, macam itu. Dia akan mendatangkan kebaikan yang besar sebenarnya. Tuan-tuan dan perempuan, Allah akan bantu. Mungkin anak tu akan terasa. Tapi itulah, dalam usia itu kita kena ambil kira. Tapi kalau dia kecil, kita tak didik dia betul, tiba-tiba besar baru, nak pukul dia, tangan dia pun kita cek, alamak tangan dia lebih besar daripada kita. Ya, tak jadi. Ia mesti dididik daripada kecil, tapi akan berlaku apa yang berlaku seperti manusia, maka di sana ketegasan kena ada. Usia anak-anak bermula daripada 14, dia akan datang masalah. 13-14 akan datang masalah. Dengar cakap saya. Kerana saya berada dalam institusi pendidikan pelajar-pelajar ni, kita melihat usia tu naik 13-14 dah bermulanya masalah remaja. Dia naiklah sampai ke atas dan dia akan terhenti pada tahap kematangan mereka. Kematangan tu bila? Wallahu alam. Kadang-kadang ada yang 20, 23, 20 lebih itu, di situ kematangan akan berlaku. Tetapi dalam usia remaja tu, 13, 14 tu, 14 sampai ke 20 tu ataupun 17, 18, 19 tu, sakit. Memang sakit. Kalau nak didik, kalau nak cubit, nak rotan, bawah daripada 14, 13. Okay.
Maksudnya dia akan melihat ketegasan seorang ayah, ketegasan seorang ibu. Lepas tu 14, 15 tu kita nak pukul tak jadi. Tak akan jadi. Waktu tu kita mula nak berletih, hentikanlah, saya katakan. Waktu itu adalah waktu usia yang mereka diperlukan menjadi sebagai sahabat kita. Yakni zaman remaja kita bersembang, berbincang. Cuma ketegasan tetap ada lah. Cuma nak menjerit-jerit seperti budak-budak lagi dah tak boleh. Ataupun kita nak pukul dia, tak boleh dah. Bagi saya, melalui pengalaman saya, begitu. Kita akan menggunakan psikologi pula. Okay, psikologi dan jadikan mereka sebagai kawan-kawan kita. Tapi ketegasan tetap ada. Okay? Ini dia penting. Dan bentuk pendidikan budak-budak, anak-anak. Baik. Jadi, bila kita bergantung kepada Allah tinggi, maka keputusan kita akan cantik. Tetapi bila kita bergantung kepada ataupun kita meletakkan sesuatu itu kepada seseorang, maka terutamanya bila kita terhutang budi, susah jadinya. Susah jadinya. Oleh kerana itu, benda ni perlu dilihat satu, ataupun kita dah terlebih sayang, susah juga untuk membuat keputusan. Maka apa-apa, cinta kerana Allah, sayang kerana Allah, semuanya ada batasnya. Ketika ia memperolehi makanan, minuman, nikah dan pakaian yang melebihi kadar keperluannya, maka hal itu akan membahayakannya. Ya, kerana apa? Kalau dah lebih semua benda, bila bersifat lebih, dia tidak akan ada kebaikan, melainkan kerana Allah. Kita kerana Allah, kita cinta berlebihan, tidak menjadi masalah. Ya. Kita cinta pada Allah, kepada risalah agama, pada Rasulullah. Berlebihan dengan syarat, pada Rasul ada syarat dia. Tetapi pada Allah ada kemuncak. Memang tetap kemuncak. Jika seorang hamba mencintai selain Allah dengan sebenar-benarnya, maka pastilah cinta itu akan menghilang dan memisahkannya dari Allah. Ya, memang betul. Bila seorang itu cinta kepada manusia atau cinta pada suatu benda, cinta apa juga, selain daripada Allah, dia akan memisahkan dengan Allah. Tuan-tuan dan perempuan, berbahaya bila dipisahkan kepada Allah. La ilaha illallah. Sesungguhnya kecintaan kepada Allah itu dia akan menggambarkan satu keistimewaan, kemuncak, pendirian, keagungan, segala-galanya ada pada cinta kepada Allah secara mutlak. Dan jika kecintaan kepada selain Allah, maka pasti rasa cinta itu membahayakannya dan akan terkena seksa bersama dengan yang dicintainya di dunia dan di akhirat. Namun pada umumnya ia akan diseksa baik di dunia maupun di akhirat. Ya, bila dia cinta tidak sebenar-benarnya kepada Allah atau kerana Allah, maka akhirnya itu yang jadi kita tengok dia bila pasangan lelaki perempuan tu bercinta masing-masing, ya, kita bunuh diri. Ya, bila perkahwinan, perhubungan mereka itu tidak direstui. Na'udzubillah. Ya, sampai nak bunuh diri. Ya, sampai nak bunuh diri, sampai atas bangunan, okey. Kita sehidup, kita semati. Ya, sehidup semati. Okey, siapa terjun dulu? Sama-sama terjun. Subhanallah, saya terbaca dalam keratan akhbar tu, ya. Yalah, si perempuan dia ikut setia. Si lelaki ni dia belit ada. Ya. Bila duduk atas bangunan, masing-masing kita sehidup semati. Pum, terjun. Tengok-tengok si lelaki tak terjun lagi. Perempuan dah jatuh ke bawah, mati. Ya. Sehidup, seorang hidup, semati, seorang mati. Dia jadi macam tu. Jadi perkara ni oleh kerana tu kecintaan kepada Allah kena mutlak. Kecintaan kepada Allah kena mutlak. Kecintaan kepada mereka-mereka ini adalah kecintaan mengikut lunas-lunas syariat. Baru betul. Macam sekarang, ujian yang Allah berikan kepada kita, coronavirus, tidak dinafikan. Memang ujian. Memang ujian. Apabila kalau mengikut laporan yang dikatakan lebih daripada 300 orang telah membunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. 300 orang membunuh diri disebabkan tanggungan hutang. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan dan perempuan, ini adalah ujian. Kembali kepada penyelesaiannya seperti mana yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti mana yang kita katakan. La haula wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan kepada rakyat Malaysia, terutamanya pada negeri-negeri Islam, supaya Allah peliharakan mereka, iman mereka dan berikan petunjuk kepada mereka jalan yang lurus. Dikatakan 300 orang yang kita dengar. Na'udzubillah. Baik. Dunia rugi, akhirat. Dunia rugi, akhirat. Allah berfirman dalam surah At-Taubah. Ini berkaitan dengan zakat.
Ayat At-Taubah, surah At-Taubah ayat yang ke-34, 35, cuba buka. Surah At-Taubah, surah yang ke-9. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang manusia dari jalan Allah. Dan orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka akan mendapat seksa yang amat pedih. Okey, ini di antara isyarat Allah mengisyaratkan kepada kita golongan-golongan padri-padri, rahib-rahib Yahudi dan padri-padri Nasrani, mereka memakan harta manusia secara yang batil. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya dalam bab ini bukan sekadar orang-orang yang begitu nak mengisyaratkan di kalangan ahli agama mereka ini memakan harta secara batil. Tak kiralah kita ke ulama kita kan serupa je. Ya, di antara mereka menjualkan agama. Menggunakan hadis palsu itu termasuk dalam kategori orang yang menjualkan agama. Ya, minta Allah pelihara kita daripada termasuk dalam golongan ini. Baik. Lalu Allah mengatakan mereka memakan harta dengan cara yang batil dan menyekat orang daripada jalan yang betul. Jalan yang sunnah. Jalan yang membawa kepada kebenaran. Lalu Allah tambahkan dalam ayat ini, pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta benda kamu yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat apa yang kamu simpankan. Dalam ayat ini menceritakan bahawa ayat diturun berkaitan dengan orang-orang yang tidak mahu membayar zakat. Ya. Ayat ini dikaitkan dengan orang yang tidak mahu membayar zakat. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, hukum zakat adalah wajib. Kita kena bayar, terutamanya bagi mereka yang menyimpan emas dan perak. Perak mungkinlah sekarang agak tidak berapa laku sangat, tetapi masih lagi dimestikan bayar zakat. Namun emas yang kita simpan, terutamanya emas yang meningkat. Tuan-tuan dan puan-puan, memang kita galakkan menyimpan emas, tetapi bayarkan zakat. Ya. Bayangkan pada tahun 98, kalau tak salahnya, ya tahun 98 saya simpan emas, ya, dalam jumlah harga 1 gram 90 berapa ringgit dia? Ya. Murah. Ya, bayangkan. Begitu murah sekali. Sekarang 260 lebih. Jadi naik. Emas dia tidak akan jatuh. Dia jatuh kejap, dia naik balik. Jatuh kejap, naik balik. Macam itu. Tetapi kalau nilaian duit kita, itu pasal kalau orang simpan duit pada zaman tu 10,000 sampai sekarang still 10,000. Tapi kalau orang yang simpan emas 1 gram tu 90, misalnya 100 ringgit lah. Sampai sekarang dia naik sampai 200 lebih. Hebat. Kerana tu kedudukan emas hebat.
Ya, tetapi ia telah hilang disebabkan sistem riba, sistem emas telah hilang pada tangan kita. Berbahaya sebenarnya. Okey, ala kulli hal, nak menceritakan dalam bab ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan ulasan, mengembangkan pembahasan untuk menjelaskan di sisi lain ayat ini. Tidaklah benar orang mengatakan bahawa dalam ayat ini takdim dan ta'khir sebagaimana yang Al-Jurajani mengatakan bahawa firman di dalam kehidupan dunia setelah memisahkan akhirnya dan tidak pun juga di tempatnya dia memberikan makna takwil. Okey. Ala kulli hal, secara kasar diterangkan bahawa ayat ini menceritakan bagaimana Allah jadikan harta, Allah menjadikan harta ini sebagai ujian kepada kita, ujian di dunia dan di akhirat. Ujian di dunia dan di akhirat. Maka Allah jadikan harta ini sebagai ujian di dunia. Kita kena tahu elok-elok. Kerana apa? Kerana ianya sebagai kegunaan kita di dunia. Namun jika salah gunanya, maka di akhirat teruk kita diazab. Tetapi bila harta ini betul digunakan, maka di akhirat pahalanya terlalu besar. Oleh kerana itu bila dikatakan ayat ini, ya, bila kita lihat balik ayat ini, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan. Emas dan perak yang kita simpan di dunia ni yang tidak dibayar zakat. Kalau bayar zakat, alhamdulillah tak menjadi masalah. Tetapi tidak dibayar zakat. Maka bila dia tidak dibayar zakat di akhirat kelak, maka hukumnya menjadi seperti iron, setrika untuk di-ironkan dahi kita dan di bahagian belakang. Tetapi kalau kita bayar zakat, Allah akan bagi di syurga berlimpah ruah sehingga kan babuz zakat, pintu syurga itu pun dinamakan pintu zakat. Okay? Nampak tak beza? Dua perbezaan dalam kejadian yang Allah jadikan. Dunia sebagai ujian, tetapi untuk kebaikan akhirat kita gunakan. Kemudian ayat yang berikutnya, dalam surah At-Taubah juga, ayat 55. Cuba tengok ayat berikutnya, surah At-Taubah, ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tadhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Maka janganlah harta-harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyeksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Ini dia Allah jadikan ianya sebagai ujian yang kita katakan tadi. Harta, emas, ujian di dunia, kita buat baik ataupun tidak. Begitu juga Allah jadikan ujian kepada anak-anak kita. La haula wa la quwwata illa billah. Tetapi ayat ini mengisyaratkan kepada Rasulullah, diingatkan jangan kamu terlampau terpegun dengan apa yang mereka milik. Ya, kita tahu bahawa anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan wafat di waktu kecil. Anak-anak lelaki dia semua wafat di waktu kecil. Ya. Kita melihat bahawa dia tidak ada anak lelaki. Apabila sampai hari tuanya tak ada anak lelaki. Kerana mereka semua dah diwafat. Lalu dikhabarkan kedudukan yang begini, ianya sebagai ujian kepada Rasulullah. Sebagai satu perkara yang kita faham, ujian kepada siapa saja yang tak ada anak. Tetapi kita kena ingat, kalau orang yang soleh memiliki anak, alhamdulillah dia dapat membimbing anak dan menggunakan harta dengan baik, beruntung. Tetapi masalahnya bila orang itu tidak beriman, orang kafir, orang tu pula orang munafik, yang mana Allah jadikan harta mereka itu sebagai fitnah, ujian kepada mereka, dan hari akhirat mereka tak akan dapat apa-apa. Oleh kerana itu bila Allah mengatakan ayat ini, fala tu'jibka amwaluhum, jangan kamu mengasa kagum dengan kehebatan apa yang mereka miliki daripada harta mereka. Ya.
Kalau kita menyaksikan, Allah mengingatkan kepada Muhammad, jangan terpegun dengan apa yang mereka miliki. Ya, jangan terpegun. Ya. Tetapi kamu kena tahu, ya, harta dan anak ini Allah saja kadang-kadang nak mengazabkan mereka di dunia dan juga diazabkan di akhirat disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Okey, kita tengok di sini. Dalam surah Al-Munafiqun Allah ceritakan. Kenapa? Harta dan anak ini dia akan menyebabkan kita lupa akhirat. Oleh kerana itu Allah ingatkan kita pada surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63, ayat yang ke-9. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Wahai orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Kan, nampak? Jelas? Anak dan harta, dia akan melupakan kita dengan Allah. Yang ini melupakan kita dengan Allah, melalaikan kita. Pasal kadang-kadang bila kita dengar laungan azan, apa yang kita buat? Kita sibuk dengan harta kita lagi. Ya, sampai kita tertinggal waktu solat berjemaah, silap kita. Kita sibuk dengan anak-anak kita, silap kita. Sibuk dengan isteri-isteri kita, silap kita. Oleh kerana itu, kembali kepada agama. Kembali kepada Allah supaya kita mengikut apa yang Allah katakan, supaya kita tidak diazab dengan ujian-ujian yang Allah bagi. Terutamanya dua ujian besar ini, harta dan anak. Ya, harta dan anak, dan tidak dinafikan juga harta dan anak dan isteri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dalam bab ini. Ya, kita jadikan ianya sebagai penyuluh hidup kita supaya kita sentiasa kuatkan iman kita, kita sentiasa jadikan dunia itu sebagai jalan menuju akhirat dengan betul, dan jangan letakkan dunia ini dalam hati kita. Cintalah anak kita kerana Allah, cintalah keluarga kita kerana Allah, cintalah semua sekali ibu dan ayah kita kerana Allah, dan cintalah harta kita kerana Allah. Carilah harta sebanyak mana, tetapi semuanya mengikut batas syarak, supaya kita tidak menyesal di akhirat kelak, supaya kita tidak diazab seperti mana yang Allah ceritakan. Bayarkanlah zakat, berikanlah sedekah, ya, tunaikanlah, berikanlah bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Mudah-mudahan Allah membantu kita, Allah pemudahkan urusan kita di akhirat, Allah pertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang mana kita mengharapkan syafaat dia di sana nanti. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita apa yang kita hendak. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.